Mereka nampak dekat tempat asap berkepul tu ada bayang tubuh wanita yang memberahikan. Bayang tu makin jelas kelihatan. Akhirnya wujud depan mereka seorang wanita berkulit putih, berambut panjang sampai pinggang dengan sepasang mata bundar yang menarik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat semua? Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ini saya akan sambung cerita bercakap dengan jin siri 229 dan 230. Yang mana terlepas siri-siri sebelum ni boleh cari di playlist bercakap dengan jin dalam channel saya ni. Jangan lupa subscribe, like dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Surah. Nyaring suara wanita hodoh tu. Dalam sekelip mata, wanita tu dah berdiri. Semua rambutnya tutup muka. Bayi dalam dakapan tiba-tiba menangis semahu-mahunya. Kau manusia pendusta, pengkhianat, tak sebaik bapa saudara kamu. Kamu yang mungkir janji, tak akan aku lepaskan begitu saja. Satu amarah keras dari wanita hodoh pada Ali. Ali nampak cemas. Tiba-tiba badannya menggigil, tak boleh berdiri. Kemudian wanita hodoh tu guna ilmu aliran nadi disalurkan ke tumit kakinya yang bercantum pada sekeping papan lantai yang kebetulan dipijak oleh Ali. Ali jadi lembik dan perlahan rebah ke lantai. Bayi dalam dakapan wanita hodoh tu ketawa macam digeletik sambil bertepuk tangan. Wanita hodoh mula ketawa. Tiba-tiba Datuk bertakbir, Allahu Akbar, sambil melompat dan terus tumbuk papan lantai depan dia. Tak semena-mena, papan lantai tempat wanita hodoh dan Ali berdiri tu patah dua dan tercabut lalu jatuh ke tanah dan membentuk lubang yang panjang. Cahaya dari luar menyelinap masuk. Wajah wanita hodoh jadi cemas. Kubur untuk kau, kata Datuk. Belum tentu, jawab wanita hodoh tu sambil jenguk ke arah lubang lantai yang tengah-ngah. Lepas jengah lubang yang terpelohong tu, wanita hodoh termenung kejap, macam tengah fikirkan sesuatu. Mungkin untuk aku, mungkin juga untuk orang yang mungkir janji, kata wanita hodoh sambil jelin tajam ke arah Ali yang dah berdiri. Datuk suruh Ali bertenang. Wanita hodoh jadi marah. Matanya yang merah tu terpancar cahaya kebiruan yang panjang dan tajam macam pancaran laser. Setiap benda yang terkena pancaran cahaya tu jadi cair. Bahu kiri dan kanannya keluar percikan api. Berkali-kali sorotan pancaran cahaya tu diarah pada Datuk. Semuanya gagal. Pancaran tu macam ditolak angin ke arah lain. Dalam masa yang sama, terdengar Datuk baca ayat kursi. Selagi Datuk baca ayat tu, sorotan cahaya tu jadi lintang pukang, patah balik ke arah wanita hodoh, kena tubuhnya. Wanita hodoh menjerit kesakitan. Hujung rambutnya terbakar, keluarkan bau hangit yang amat sangat. Bodoh, kata wanita hodoh tu, cuba buat Datuk marah. Tapi Datuk tenang je sambil tepuk bahu kiri Ali beberapa kali. Tiba-tiba kerang, mereka semua tertumpu ke arah bunyi tu. Beberapa keping papan lantai lagi patah membentuk permukaan bulat macam perigi. Dari permukaan bulat tu terhulur perlahan ketulan batu-batu lama yang penuh lumut dan rumput-rumput. Ketulan batu lama tersusun rapi mengelilingi lubang tu. Telaga timbul dalam bilik, kata Tamah. Itu bukan telaga, tapi kubur untuk kamu bertiga, kata wanita hodoh tu. Datuk hanya diam, sentiasa berjaga-jaga untuk hadapi sebarang kemungkinan. Kemudian wanita hodoh buat macam-macam bunyi yang lebih menakutkan. Malah dengan kuasa sihir yang ada, wanita hodoh tu munculkan ular bisa dan beribu-ribu kalajengking atas lantai. Semua binatang berbisa tu menuju ke arah mereka bertiga. Tapi bila Datuk jentik papan lantai, semua binatang tu patah balik ke arah wanita hodoh lalu jadi daun kering. Wanita hodoh bertambah marah. Bayi dalam pangkuannya dibaling ke pangkal tiang. Kepala bayi tu berkecai dengan otak bersemburan. Tempurung kepalanya terbelah dua. Tapi bayi tu tak menangis langsung. Darah bertebaran di lantai. Tamah kecup perut bila saksikan sendiri kejadian ngeri dan menakutkan
tu depan mata. Kemudian wanita hodoh melangkah ke tiang tempat dihempaskan bayi kesayangannya. Daripada hidup menderita, tak bertuan, lebih baik kamu mati. Terdengar ratapan wanita hodoh tu sambil gendong tubuh bayinya. Darah memancut-mancut dari tubuh bayi tu. Lepas tu wanita hodoh duduk mencangkung depan bayinya dan perlahan membongkok, lalu jilat darah bayi di lantai dan telan tulang temulang yang ada di situ. Lidahnya yang panjang tu dipenuhi darah, melekat di kiri kanan pipi. Beberapa bahagian tulang besar macam tulang peha, kaki, lengan disedut dengan penuh nafsu. Tak sampai 10 minit, darah dan tulang di lantai terus hilang. Disebabkan terlalu kenyang, wanita hodoh tu tersandar di dinding. Datuk bersuara, "Sebenarnya kamu tak perlu datang ke sini. Aku datang kerana janji. Orang yang berjanji dah mati. Dia dah sediakan gantinya. Gantinya tak bersedia." Wanita hodoh terdiam. Daging di jari jemarinya kelihatan membengkak. Perlahan-lahan tangannya diangkat separuh dada. Daging dekat jari jemarinya berguguran jatuh ke lantai sampai jadi tulang. Bermula dari jari, melarat hingga kedua-dua belah daging sikunya relai. "Kaki dia," kata Tama. Ali dan Datuk terus pandang ke arah kaki wanita hodoh tu yang dah tinggal tulang. Daging yang berguguran di lantai terus dihurungi semut-semut merah. Terdengar bunyi suara gemersik mengiringi pergerakan semut-semut merah tu. Tak tahu dari mana datangnya semut-semut merah tu. Dalam beberapa minit je, semua daging wanita hodoh yang relai dan bersepah di lantai hilang entah ke mana. Tiba-tiba bunyi gemersik yang membingitkan telinga tu terus hilang. Kemudian semut-semut merah tu berkumpul, lalu membentuk barisan memanjang dan terus bergerak ke arah bahagian kaki wanita hodoh yang masih berdaging. Bila sisa daging di kaki habis, semut-semut tu bergerak ke bahagian peha. Sebahagian semut yang lain merayap ke lengan, dada, sampai seluruh badan wanita hodoh tu dipenuhi dengan semut-semut merah. Bunyi gemersik mula kedengaran. Wanita hodoh yang tersadai di lantai masih bernafas. Matanya yang belum diserbu semut-semut merah masih bergerak-gerak. Renungannya sayu. Wanita hodoh berusaha halau sekumpulan semut dengan menggeliat dan gerakkan tubuhnya, tapi hanya sebahagian je semut-semut yang jatuh ke lantai. Kumpulan semut merah yang tinggal tu semakin agresif mencari-cari daging tubuh wanita hodoh. Dari kaki sampai ke leher dah tak ada daging, tinggal tulang. Wanita hodoh tu mengerang kesakitan bila kumpulan semut merah tu mula merayap ke wajah dan telinganya. Akhirnya seluruh muka, kepala hilang dalam timbunan kumpulan semut merah. Terdengar bunyi deru angin yang amat kencang dekat luar rumah. Wanita hodoh bertukar jadi rangka, terkaku di tengah bilik macam patung. Tengkorak bahagian muka mendongak ke langit. Tiba-tiba siling bilik yang bertentangan dengan tengkorak tu terbuka sendiri. Begitu juga dengan atap, dah terkopak. Cahaya matahari terus menyerbu masuk ke dalam. Kumpulan semut merah hilang entah ke mana. Tiba-tiba tulang-tulang rangka bergerak sendirian dan jatuh satu persatu berselerakan atas lantai. Kemudian tulang temulang yang berselerakan tu bergerak dan berkumpul jadi satu longgokan yang menarik. Tulang-tulang kaki dan tangan berada di bahagian bawah, diikuti dengan tulang kering, tulang peha dan punggung. Lapisan ketiga, tulang dada, belakang, tulang bahu dan tengkuk. Tempat paling atas untuk tengkorak. Lubang mata, hidung dan mulut mendongak ke arah lubang bumbung dekat atas. Lebih tepatnya menghadap ke langit. Dari sebelah kanan bucu bilik muncul 2-3 ekor kelekatu. "Ini bukan sebarangan kelekatu," kata Datuk. Kelekatu tu terbang ke arah longgokan tulang. Dalam sekelip mata, kelekatu tu jadi banyak, terbang berlega-lega atas longgokan tulang sampai terdengar bunyi berdengung yang kuat. Setelah puas berlega-lega, kumpulan kelekatu tersebut membentuk satu bulatan macam bentuk piramid. Ada sebahagian kumpulan kelekatu terbang ke arah Ali. "Tunduk, jangan sampai kepaknya jatuh atas badan kamu berdua. Jangan biarkan badan kamu digigit kelekatu siang. Bisanya boleh bawa maut." Tiba-tiba kulit kepala Tama terasa macam disikat-sikat sampai gugur rambut di lantai. Begitu juga dengan rambut Ali. Datuk suruh mereka berdua bertenang dan terus tunduk. Tiba-tiba dari bawah longgokan tulang keluar anak-anak yang sangat banyak bersama bunyi dengungan macam bunyi lebah. "Dari mana datangnya binatang ni?" tanya Tama. Bila kelekatu tak ada sayap, dia pun jadi anak-anak semula, jawab Datuk. Kumpulan anak-anak itu bergerak menuju ke arah Tama dan Ali. Tapi pelik, bila anak-anak itu sampai dekat rambut yang berselerakan atas lantai, anak-anak itu patah balik ke arah longgokan tulang, cari rekahan pada papan lantai lalu menyelinap dan hilang dari pandangan. Kata Datuk, sebenarnya yang jatuh atas lantai itu bukan rambut mereka berdua, itu bulu kabung. Memang sumpah dan pantang makhluk jadian berdepan dengan bulu kabung ni. Datuk terus ambil bulu kabung atas lantai dan masuk ke dalam pundi kecil warna hitam lalu disimpan dalam saku baju sebelah dalam. "Aku rasa lepas ni tak ada lagi hal-hal yang menakutkan," kata Datuk sambil duduk atas lantai. Tiba-tiba, zoom!
mereka bertiga tertumpu ke arah bunyi tersebut. Yang tak jauh dari longgokan tulang, kepulan asap nipis muncul dan terus mengelilingi longgokan tulang, kemudian naik menuju ke arah bumbung rumah. Tercium bau wangi, bau kemian dan kayu cendana, diikuti dengan bunyi binatang liar. "Ada cubaan lagi tu?" tanya Tamah. "Bertenang Tamah," balas Datuk. Bahagian lantai yang pecah dan membentuk bulatan macam telaga yang bersimen makin jelas kelihatan. Terdengar bunyi kocakan air dari telaga diikuti suara perempuan bercakap sesuatu. "Telaga buta dalam rumah," kata Ali. Asap yang menjulang ke arah bumbung bergerak perlahan menuju ke arah bibir telaga. Dalam sekelip mata, permukaan telaga tak kelihatan, hilang dalam kepulan asap nipis yang dah jadi tebal. Begitu juga dengan longgokan tulang, hilang entah ke mana. Mereka nampak dekat tempat asap berkepul tu ada bayang tubuh wanita yang memberahikan. Bayang tu makin jelas kelihatan. Akhirnya wujud depan mereka seorang wanita berkulit putih, berambut panjang sampai pinggang dengan sepasang mata bundar yang menarik. Wanita tu bagi satu senyuman bersama jelingan yang tajam menggoda. Wanita cantik tu terus melangkah hingga ke tepi telaga lama, berdiri di awang-awangan. Kemudian perlahan tubuh wanita tu terangkat melepasi tembok telaga lama. Tiba-tiba dari pinggang hingga kaki wanita tu bertukar jadi badan ikan. Bahagian atas dalam bentuk manusia biasa. "Separuh manusia, separuh ikan," kata Ali. "Jangan banyak cakap, tengok je," sergah Datuk. Wanita separuh ikan separuh manusia tu masih terawang-awangan sambil lemparkan senyuman. "Kamu puteri duyung?" Tamah bertanya dalam hati. Wanita cantik tu geleng ke kepala. Dia dapat baca suara hati Tamah. "Jadi siapa kamu sebenarnya?" Wanita cantik tu pusingkan tubuhnya, membelakangi mereka bertiga sambil gerakkan pinggangnya. Ali mengeluh dan masa tu juga wanita cantik pusing ke depan semula. Datuk segera alihkan pandangan ke arah lain, membelakangi wanita cantik tu. Sejak wanita cantik tu muncul, memang Datuk nampak tak berapa senang. Dia lebih banyak pejamkan mata sebab kain yang balut tubuh wanita tu terlalu nipis. Semua bentuk badan nampak dengan jelas. Tiba-tiba wanita cantik tu jatuhkan kain yang balut bahagian atas tubuhnya. Terkaku Tamah dengan Ali. "Kamu berdua nak tahu tentang aku? Inilah aku yang sebenarnya." Sebaik saja wanita cantik tu kata macam tu, rupa parasnya terus bertukar jadi hodoh. Nampak amat tua, seluruh kulitnya berkedut, ada bunyi-bunjul, tercium bau hapak dan busuk. Bahagian badan dari pinggang hingga kaki yang tadi bertukar jadi ikan kembali pada keadaan asal, tapi kulit bahagian tu kelihatan bersisik macam sisik ular dan masih berada di awang-awangan. Rambutnya panjang, putih dan lebat tutup sebahagian wajahnya. "Berhati-hati dengan tipu helahnya," kata Datuk. Wanita tu mengilai panjang. Kulitnya yang berkedut dan bersisik kelihatan relai satu persatu. Dari hujung dagu, pipi dan mata keluar meleleh air macam minyak kelapa, terus jatuh dalam telaga. Dari gerak badan dan keruk muka, wanita tu macam tengah tahan rasa sakit yang amat sangat. Wanita tu mula bicara. Katanya setiap orang yang dipasang susuk oleh bapa saudara Ali ni, dia akan curi kecantikan asal orang tu dan nikmati darah manisnya. "Sekarang biarlah aku pulang ke tempat asal aku," kata wanita tu. "Silakan," jawab Datuk. Tak semena-mena, rumah terasa bergoyang dengan kuatnya. Rum! Satu letupan kuat bergema. Dalam keadaan cemas, Tamah nampak papan lantai yang terkopak. Elok semula, telaga lama yang muncul tadi terus hilang dan dekat tempat telaga tu muncul api kecil meliuk-liuk ikut arah angin. Dalam sekelip mata, api yang kecil jadi besar, terus marak dan bergerak dengan pantas mengelilingi Tamah dan Ali. Datuk berada di luar lingkaran api tu. Api yang marak terus melepasi kepala mereka berdua. Haba panas membuatkan kulit terasa pedih. Asap tebal buat mereka hampir lemas, tersedak dan batuk. Tapi mereka masih nampak Datuk di celah-celah lidah api yang sekejap tinggi dan sekejap rendah tu. Datuk nampak cemas, bibirnya bergerak baca sesuatu. Kemudian Datuk buka langkah silat, bergerak ke kiri dan ke kanan sambil tarik dan lepas nafas. Tapi apa yang Datuk buat semuanya gagal. Akhirnya Datuk laungkan azan. Tiba-tiba badan Tamah dan Ali terangkat ke udara dan melayang-layang tak tentu arah. Tamah cuba menjerit dengan sekuat hati. Bila sedar, badan mereka ditolak angin ke arah sebatang pokok besar. Belum sempat Tamah nak menjerit, tubuh mereka terus langgar batang pokok besar tu. Lepas tu Tamah tak tahu apa yang terjadi. Alright, sampai sini dulu sambungan siri bercakap dengan jin. Kita berjumpa di siri akan datang. Saya Syahrul. Assalamualaikum. Adios.